Menjelang pelawanan menentang Kedah Darul Aman pada Jumaat, difahamkan Nizam Jamil menjadi nama terkini yang dikaitkan dengan pasukan Sang Kancil itu. Bekas Ketua Jurulatih Felda itu dikabarkan bakal menyertai Melaka selaku penolong kepada Zainal Abidin Hassan. Nizam yang kini membimbing pasukan pembangunan Felda masih mempunyai kontrak setahun lagi bersama dengan pasukan pembangunan Felda. Selamat datang ke Nadirna. Cukup menarik tadi topik-topik utama. Betul. Nizam Jamil ke Melaka. Jadi apa nasib Zainal? Adakah ini petanda untuk something besar yang akan berlaku? Baik, desas-desus telah pun kedengaran sejak beberapa hari yang lalu. Dan ada baiknya juga kalau kami tampilkan dua rakan wartawan kita, iaitu Izzuan Makno dan juga Fina Nasum, untuk kita membongkar apakah sebenarnya di sebalik kemelut ini. Ada pelbagai cerita yang kami dengar dan pelbagai kabar angin, tetapi penjelasannya mungkin akan dikongsi oleh dua tetamu kita ini. Ya. Jadi Fina, Nizam ke Melaka ni kan macam tiba-tiba je story ni muncul. Apa situasi sebenar, Fina? Okey, situasi sebenar yang sedang berlaku ketika ini adalah mungkin disebabkan oleh prestasi yang tak menentu pasukan Melaka mendorong kepada keadaan itu. Okey. So dalam situasi sekarang ni saya difahamkan ada perbincangan dua hala melibatkan pihak Melaka United FC dan juga Nizam. Namun apa yang menjadi tanda tanya, adakah kehadiran Nizam untuk menggantikan Zainal ataupun sebagai penolong jurulatih ataupun ada agenda lain yang sedang dilakukan oleh pihak pengurusan. Tetapi timbul persoalan, Izzuan. Adil ataupun tidak? Kalau minggu lepas Fina ada buat satu laporan mengatakan bahawa Zainal diberikan dua perlawanan untuk buktikan dia boleh kekal bersama dengan Melaka. Dengan Perak dan juga Kedah. Dengan Perak dah menang. Okey. Kedah akan lawan minggu ni. Tetapi bila timbul soal Nizam akan dibawa juga, kita dah temu bual CEO, dia kata tak ada, kita akan buat keputusannya selepas lawan Kedah. Adil atau tidak untuk Zainal Abidin Hassan kalau ini yang berlaku, Nizam dibawa untuk ke Melaka? Kalau pada saya tak adil. Tak adil. Sebab kalau Dayu kata dua perlawanan, dia biarlah Zainal buat kerja sehingga dua perlawanan, kemudian nilailah semula apa yang berlaku selepas perlawanan dengan Kedah. Jadi itu yang sebaiknya. Tapi bila timbulnya cerita ni, pada saya tak adil untuk Zainal Abidin Hassan dan juga tak adil kepada pemain-pemain. Mereka dah mencipta kemenangan, dapat 3 poin. So saya rasa akan sedikit sebanyak mengganggu momentum untuk Melaka United menentang dengan Kedah nanti. Mana kalau tunggu lawan Kedah? Tunggu lawan Kedah. Tunggu saya Sat fikir ada benda yang tapi mindset Zainal jugalah kan berdepan dengan Kedah, tiba-tiba huru-hara pasal Nizam Jamil datang. Tetapi sebenarnya keadaan sedikit berubah selepas Melaka berjaya menewaskan Perak baru-baru ini. Dan difahamkan tiada perubahan melibatkan ketua jurulatih sehingga ke penghujung musim. Itu yang terbarulah yang saya dapat. Ini latest lah. Bermakna Zainal selamat? Boleh kita katakan Zainal selamat di Melaka? Selamat untuk musim ni? Musim ni atau selepas Kedah? Itu mungkin keadaan itu akan berubah merujuk kepada situasi di mana pihak pengurusan sudah pun mendapat bajet terkini, bajet baru untuk kemasukan ataupun penggantian ataupun perubahan yang akan dilakukan untuk window kedua nanti. Ataupun boleh tak kita katakan pengurusan Melaka dah terperangkap dengan janji mereka. Oh, bila dia tengok Melaka menang dengan Perak, alamak tak boleh jadi ni. Zainal kalau dia menang dengan Kedah, kita kena ambil kekalkan dia juga. Dia ambil cara lain untuk ambil Nizam Jamil untuk assist Zainal. Ini adalah cara halus untuk singkir Zainal. Ya, bagi pressure juga kepada Zainal kan? Saya boleh katakan perkara ini hanya berlaku di Malaysia saja. Sistem itu sebenarnya tidak betul. Ketika Zainal masih berada dalam pasukan Melaka, jika mereka meneruskan hasrat untuk meletakkan Nizam sebagai penolong jurulatih, adakah itu menepati standard Nizam sendiri? Tapi Zainal, apa perasaan dia tentang desas-desus kehadiran Nizam? Okey, apa yang saya dapat daripada Zainal sendiri selepas ditemu bual oleh saya sebentar tadi, beliau nampaknya masih lagi firm dengan tanggungjawab yang perlu dilunaskan pada dengan pertemuan dengan pasukan Kedah. Namun dalam masa yang sama saya tahu apa yang dirasai oleh beliau sendiri. Tapi Zainal, saya boleh katakan beliau begitu profesional. Kemenangan ke atas Kedah perlu dilakukan kerana itulah jawapan yang perlu Zainal beri kepada pihak pengurusan.
Dikabarkan, banyak juga dikabarkan berpuluh jurulatih membuat permohonan untuk menjadi jurulatih pasukan Melaka. Ada maklumat? Okey, itu antara yang terkini juga difahamkan selepas kepada ura-ura status Zainal dipersoalkan ekoran prestasi yang merosot, dikabarkan ada 10 jurulatih import 10? yang berhasrat untuk merebut tempat. Ini termasuk bekas jurulatih Melaka United sendiri, Eduardo Almeida, yang mungkin akan mencuba nasib untuk kembali kepada pasukan Melaka. Fina sempat juga interview CEO Melaka United kan? Ya, beliau sendiri walau bagaimanapun beliau memberikan satu situasi di mana keadaan tidaklah seburuk yang kita sangka, di mana perubahan itu mungkin melibatkan pertambahan ataupun pertukaran untuk memperkuatkan lagi pasukan Melaka. Saya rasa lebih jelas untuk kita dapatkan sendiri Datuk Saiful Sapri. Setakat ni Melaka dengan local coach tak ada masalah. Biasalah apabila ura-ura mengatakan desas-desus kedudukan coach Melaka ni, ialah ramailah coach-coach luar ni ingin mencuba nasib. Dan ada yang pernah berkhidmat, coach-coach luar pernah berkhidmat dengan Melaka pun ada juga teks kepada saya ingin cuba untuk membantu pasukan Melaka lah. Jadi saya kali itu saya ambil dengan baik. Jadi tidak ada perancangan sekalipun untuk setakat ni untuk pertukaran coach dan pemain. Tidak ada perancangan sekalipun. Cuma bajet tambahan tersebut ada beberapa position yang kita perlu tambah ataupun kita perlu tukar terpulang kepada perlawanan last pada malam esok. Siapa tu kita tengok dan nantikanlah. Baik. Masa lagi bermain dengan janji dan sebagainya, tak ada perancangan tetapi mungkin akan berlaku. Baik. Izzuan kejap nanti akan cerita pasal KL banyak sikit. Saya nak grill final. Okey. Logiknya saya dengar berita juga ada kabar angin menyebut bahawa pemain-pemain tak suka Zainal. Saya tak tahu siapa yang cakap. Tapi logiknya kalau pemain tak suka Zainal, boleh pula menang dengan Perak. Zainal sendiri cakap pemain support saya, dia cakap. So really confusing lah sekarang ni. Okay. Mana yang betul ni? Betul ke ada problem? Saya memilih untuk menyatakan pemain sebenarnya bersama dengan Zainal ketika ini. Kalau kita lihat aksi dengan Perak, aksi dengan Perak tempoh hari, itu adalah orang kata yang menentukan nasib Zainal. Tetapi bagaimana Melaka beraksi ketika pertemuan dengan pasukan Perak menunjukkan mereka mahu membantu Zainal dan untuk kekal berada bersama dengan pasukan Melaka. 100% semua pemain bersama Zainal. Betul. Jika akhbar tengok, beberapa mereka begitu jelas memberikan persembahan terbaik mereka sehingga ada yang terpaksa berhadapan dengan kecederaan, ada yang melewati penggantungan, tidak dapat beraksi selepas ini. Dan walaupun itu memberi impak kepada pertemuan dengan pasukan Kedah, tetapi mereka nampaknya begitu berusaha untuk memberikan sehabis baik 3 mata penuh ketika bertemu dengan pasukan Perak. Okey, sorry, saya nak tambah sikit daripada apa yang Fina cakap tentang isu pemain dan juga Zainal. Saya rasa betul pemain memang memihak kepada Zainal sebab dia dah buat tim ni daripada 2019. So kebanyakan pemain yang ada sekarang ni adalah pemain-pemain 2019, 2020 dan juga pada sehingga tahun ni. Jadi kalau pemain ni tak suka dia, saya rasa dah lama dah isu ni naik kan. Dah ramai pemain angkat kaki untuk meninggalkan Melaka, tapi mereka stay kerana mungkin sebab Zainal sebagai jurulatih. Soalannya siapa yang tak suka Zainal? Itu yang Siapa yang tak suka Zainal? Pedas. Sebenarnya saya ada jawapan dia. Tetapi mungkin kita terpaksa hold dulu. Kalau saya nak jawapan sekarang? Suspense. Kita kena ada sifat kesabaran yang tinggi di bulan puasa ni. Okey. Kita tunggu dulu. Nanti mungkin satu hari nanti semua akan terlerai. Tapi desas-desus tentang Nizam Jamil ni belum 100% confirm kan? Betul. Jadi Fina sempat juga dapat bersembang dengan Nizam. Dia ada apa reaksi dia, apa yang dia kata, apa yang dia putuskan? Masih lagi belum ada sebarang orang kata
keputusan yang tepat ataupun jelas berhubung dengan situasi ataupun hubungan yang dikaitkan antara Nizam dan juga Melaka United. Dan saya fikir ini bukan satu keputusan yang mudah untuk Nizam sendiri kerana beliau masih lagi memiliki kontrak bersama dengan Felda, dan dalam masa yang sama ada perkara-perkara lain yang perlu dipertimbangkan oleh Nizam sendiri kerana saya kenal Nizam sebagai seorang yang gentle. Maksud saya rasional. Dalam situasi seperti ini saya fikir dengan mengenepikan rasa hormat hanya untuk mendapatkan satu posisi itu bukan Nizam Jamil yang kita Bukan kenal. style Nizam. Apakah dia akan menolak tawaran? Nizam boleh jawab. Okey, benar. One punchline. Okey, baik. Kita nak tengok sebenarnya rekod perbandingan antara Zainal Abidin Hassan dan juga Nizam Jamil ketika membimbing pasukan masing-masing bagi tempoh 2019 dan juga 2020. Daripada 43 perlawanan untuk Zainal dan 46 perlawanan untuk Nizam Jamil. Kita lihat graf kemenangan untuk Zainal Abidin Hassan lebih tinggi berbanding dengan Nizam Jamil. Untuk kekalahan juga begitu, di mana Nizam lebih banyak tewas pasukannya berbanding dengan pasukan Melaka yang dibimbing oleh Zainal Abidin Hassan.